Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya nak kongsi hari ini ialah tentang, sambungan kita ialah tentang perbezaan pendapat di kalangan ulama. Why? Bagi orang yang kurang belajar hadis sikit ke apa ke, dia akan stres. Dia kata kenapa tak boleh bersepakat. Dan mereka ni semua bukankah cikgu, anak murid dan sebagainya. Saya bagi contoh, cikgu anak murid punya cerita. Imam Abu Hanifah dekat area Kufah, dekat area Iraq tau. Dia ini akan mati pada tahun 150 Hijrah. Ini memang style orang kita cakap. Kalau kita cakap pasal satu ulama', satu alim yang dulu ke apa, kita akan cakap dia mati tahun bila. Senang. Sebab zaman dulu orang tak sibuk hari jadi, faham tak? Hari mati lebih penting. Sebab masa you hari jadi, so what? You just baby. You belum ada manfaat pada sesiapa. So anybody can dilahirkan, no problem, senang je. Tapi isunya you mati macam mana? Adakah you mati sebagai orang yang penting, orang yang bermanfaat? Then we remember your hari mati. So manusia, ahli sejarah biasanya ingat tarikh mati seseorang, bukan tarikh lahir. Sebab itu budaya Arab dari dulu, dia tak ada birthday tau. Dia tak celebrate maulud, tak ada celebrate birthdays. Tapi death days, yes. Bukan celebrate macam huha-huha, tapi macam kenang. Oh, dia mati tahun 1314, gitulah. So tarikh tahun mati dia 150 Hijrah. Siapa yang datang kelas sejarah, dah pernah belajar sejarah sikit-sikit, dia akan faham. This means dia ni hidup 150 tahun lebih kurang selepas Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam. Brothers, kalau boleh ke depan sikit, memang insya-Allah ada pahalanya lah. Dia pun tak nak pahala. Tak faham. Kalau boleh isi depan sikit, at least one line kan, senang orang masuk untuk join. Baik. Abu Hanifah. Imam Malik pula, Imam Malik Ibnu Anas, yang kita sebut Imam Malik mazhab Maliki tu, dia pula mati pada tahun 179 Hijrah. Dekat-dekat kan? Imam Syafi'i, anak murid kepada Malik. Imam Syafi'i belajar daripada Imam Malik dan belajar dengan ustaz-ustaz lain, syekh-syekh lain. Dia ni pula mati pada tahun 204 Hijrah, 200 years selepas Nabi lah. Dan Imam siapa seorang lagi? Imam Ahmad, dan namanya Ahmad bin Ibn Hanbal, yang akhirnya orang panggil dia Hambali. Dia mati pada tahun 240 256. Boleh lupa saya. 241 kata silap saya. 240-an lah. Okey. Kenapalah diorang ni tak boleh duduk semeja dan berbincang? Kan? Tak boleh sebenarnya. Siapa yang pernah duduk dalam mana-mana komiti masjid dan surau kalau pernah duduk jadi pengurusi apa-apa, boleh tak semua orang setuju dengan pendapat you? Takkan punya. So saya bagi satu contoh berlainan pendapat. Dalam mazhab kita belajar kat sekolah, kalau imam buat salah, kita kena cek buat apa? Katakan imam ni Allahu Akbar, baru takbir Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Apa kita kena buat kalau kan? Dia buat salah kan? Dia tak baca Fatihah kan? Apa yang kena buat? Siapa tahu? Siapa tak tahu? Tak apa. It's okay if you don't know. Yang kita belajar, kita kena sebut subhanallah, betul ke tidak? Jadi saya sebagai makmum kata subhanallah sebab nak ingatkan dia. Maka dia pun aku buat salah apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia betul. Kalau perempuan boleh tak cakap subhanallah? Mazhab mana ni? Kalau perempuan nak betulkan imam, dia kena buat apa? Tepuk. Siapa tahu pasal tepuk-tepuk ni? Serius saya nak tahu, macam call poll lah, nak tahu. Siapa yang tahu perempuan kalau nak tegur imam, dia kena tepuk? Siapa yang tahu? Tahu je, tak tahu angkat tangan. Okey, maknanya tepuk-tepuk ni benda yang tak common Betul? Semua orang ada internet tak sekali?
Cuba search tegur imam, tepuk. Search tu je tu. Boleh tak tolong search? Siapa yang ada? Tegur imam, dalam Google. Sebab korang tak pernah tahu pasal hukum, korang kena tengok sendiri baru tahu apa yang saya cakap. Korang kalian sorry minta maaf minta maaf kata. Password apa? Nak bayar parking. Jumpa ke belum hadis tu? Tegur imam, tepuk. Search benda baik-baik ni lambat je korang saja je internetnya lambat. Tepuk cukup. Jumpa. Pilihan banyak sangat. Okey. Buka tuan sister. Mana? Ada ruang. Alright, cantik. Jumpa dah. Please. Cepat. Jumpa. Ada hadis tak? Hadis riwayat apa? Okay, can you read that hadis? No, the Malay or the English ni? Malay. Okay, kuat sikit. Barang siapa yang terjadi sesuatu dalam solatnya, kesalahan imam misalnya, ucapkan tasbih subhanallah untuk menegurnya. Adapun bertepuk tangan itu hanya dilakukan oleh perempuan. Sebaiknya menunggu. Okay. Saya kuatkan sikit, suara sister tak cukup kuat. Siapa yang melihat sesuatu salahan imam, maka hendaklah dia kata subhanallah, dan bertepuk itu ialah untuk perempuan. Okey tak? So at least korang tahulah adanya hadis tu, dan mengikut mazhab Syafi'i, that's exactly what you do. Saya silap, yang lelaki kena cakap subhanallah. Kalau lelaki tak perasan, perempuan dari belakang, maka imam tu asal tepuk ni. Okey, aku silap. Itu imam. Hadis tu clear ke tak? Clear tak? Tepuk tangan untuk perempuan kan clear. Tapi ada juga perbezaan pendapat. Ada juga beza pendapat. Dekat mana beza pendapat? Setahu saya, mengikut Imam Malik, mengikut Imam Malik, semua imam ni kata tepuk tangan untuk perempuan. Ikut Imam Malik, lain pula cerita dia. Dia kata apa? Cuba tengok hadis tu baik-baik. Nabi ni dia ada silap rakaat. Kemudian dia habis rakaat tu, orang tegur-tegur dia. Dia kata, kenapa tak tegur aku tadi? No, sorry. Nabi ada buat satu kesilapan dalam solat. Lupalah Kemudian orang kat belakang, dia orang tepuk. Lelaki, perempuan wallahualam, tapi lelaki lah. Lepas Nabi habis solat, Nabi kata, yang korang tepuk-tepuk tu apa? Mereka kata, sebab kau buat silap. Barulah keluar hadis ni. Dia kata, bila kau tengok imam buat salah, kau cakap subhanallah. Tepuk tangan tu untuk perempuan. Kejap. Segolongan ulama kata, okeylah, maknanya kalau perempuan nak tegur imam salah, buat tepuk. Tapi Imam Malik cakap, siapa cakap macam tu? Nabi tengah tegur geng-geng lelaki ni, yang korang bertepuk-tepuk macam perempuan ni, kenapa? Sebab zaman tu, bila perempuan nak faham tak? Nak panggil orang ni, dia macam ni. Come here lah. Jadi orang tu, okay, dia datang. Faham tak? Dia punya sign-sign daripada jauh. Maka Imam Malik kata, Nabi tepuk ni makruh. Tepuk tangan dalam solat makruh untuk lelaki dan perempuan. Mana boleh kata itu sunnah? Nabi tegur lagi kita, kata tepuk tangan tu untuk perempuan dalam Quran, di luar solat. Perempuan je yang suka duk tepuk-tepuk ni, panggil-panggil kawan dia. Yang korang duk tepuk-tepuk ni kenapa? Faham? Itu perkataan saya lah dalam bahasa Melayunya. So you understand tak kenapa ada perbezaan pendapat? Itu baru satu hadis. Acik tak? Korang tak nak angguk pun. Faham ke cerita ni? Bak tepuk macam mana pun, contoh kalau ikut mazhab Syafi'i lah jadi tapi korang memang tak payah buat pun, sebab korang jauh. Tepuklah, buang masa. Baik korang tunggu je yang lelaki-lelaki depan tu, harapan bangsa. Tengoklah kalau dia reti. Tepuk memang tak sampai. Zaman dulu masjid kecil je. Masjid Nabawi tu kecil je. Perempuan dengan lelaki memang nampak.
Ada tu riwayat siap lelaki yang sujud boleh tengok-tengok lagi perempuan kat belakang. Ya Allah, teruk betul. Memang lelaki nature-nya suka tengok perempuan, normal lah. Ha? Betul? Abang Anwar kata betul katanya. Setuju sangat dia. Ha? Setuju sangat dia. Betul? So, dan ada pula Nabi pernah kata, perempuan tolong jangan bangun dari sujud selagi aku belum betul-betul berdiri. Perempuan tolong bila aku cakap Allahu Akbar, kau tunggu sekejap, jangan bangun cepat-cepat sangat. You know why? Sebab zaman tu diorang tak cukup kain tau untuk lelaki. Okay? Sebab perempuan belakang, lelaki tak nampak sangat. Ni lelaki kat depan ni tengah sujud-sujud ni, diorang kain yang pendek-pendek je tau. Jadi takut ternampak aurat diorang dalam masa sujud. Compromise lah sikit. Adalah, bukan semua orang. Jadi perempuan boleh tak jangan angkat muka dulu, biar lelaki stand up dulu, baru korang angkat. Menunjukkan betapa dekatnya mereka dengan lelaki dan perempuan. Okay tak? Masjid kecil. Zaman sekarang masjid negara, kau nak tepuk buat apa? Lah bunyi macam tik tik itu je untuk imam. Kan imam tu bunyi kerak-kerak dia punya ni lagi kuat daripada bunyi tepuk awak tu. Okay, so itulah antara satu sebab ada perbezaan ulama. Boleh setuju ke tak sekarang? Setuju? Okay, lagi satu sebab. Kenapa? Contoh, bukan sebab, lagi tu contoh macam mana ulama, kenapa beza pendapat. Satu kata kena gosok, satu kata tak payah gosok. Okay? Hadis kan? Saya tanya, jangan cakap hadis. Saya memang ajar hadis kat sini ya. Kalau ada program-program nanti datanglah ya, joinlah kami. Kalau nak menerima berita, dia kena ada chain of narrator, betul tak? Contohlah, korang tahu tak? Contoh lah. Ini boleh masuk akta apa ke? Saya kata Zaid Hamidi kena pecat. Dengar cerita Datuk Zaid Hamidi kena pecat. Korang kenal ke siapa ni? Dia orang kampung saya, orang Perak. Timbalan Menteri, Perdana Menteri ya. Zaid Hamidi kena pecat. Kecoh lah orang. Kejap. Siapa? Kau dengar dari siapa? Aku dengar dari Datuk apa kan, bubuh Datuk Ibrahim. Datuk Ibrahim tu tahu macam mana? Dia dengar daripada Datin apa-apa. Datin tu tahu macam mana? Dia dengar daripada Datuk Seri Najib Tun Razak. Settle. Maka lengkaplah chain of narrator, kita boleh yakin sahih hadis ni. Hadis means news, cerita, senang. Tapi ada problem. Kalaulah kau dengar dari siapa? Datuk Ibrahim. Dia dari siapa? Datin Salma. Datin Salma dengar mana? Tak tahulah. Tapi dia pergi Perhimpunan Agong UMNO. Tapi dia dengar dari siapa tu? Berita tu sendiri tak tahu. Tapi dia ada dengan Najib makan sekali. Cukup tak? Cukup tak news ni? Cantik tak? Yelah, Datin tu dengar dari siapa? Kita tak tahu. Tapi dia ada bersama Datuk Seri Najib makan malam sama-sama. Cukup tak? Tak nanti kan? Dia ada terputus sanad dalam bahasa kita. Terputus. Alright. So saya nak tanya, kalau korang nak tahu hadis sahih, berita yang sahih ni, dia ada 5 syarat. Hadis untuk satu berita tu diterima. Ini saya tengah ajar cara nak hidup sekali ni. Bukan takat hadis je, cara nak hidup. 5 syarat. Nombor 1, tukang ceritanya kena betul. Betul tak? Tukang cerita kena baik. Kalau you dengar dari siapa? Tak tahulah, salah seorang daripada mak rempit dekat KLCC tu. Cantik tak? Mungkin dia ngarut aja, dia tipu je kan, main-main je, kena tipu kita. Maka orangnya kena baik. Nombor 2, orangnya kena baik je tak cukup. Ingat ke tidak ceritanya? Kan setengah orang baik tapi dia Alzheimer, dia nyanyuk, dia baik, dia pergi semayang semua, tapi berita betul ke pakcik tadi imam siapa? Ustaz Ahmad ni. Padahal Ustaz Ahmad dah mati 20 tahun dah. Sebab dia Alzheimer, dia duk ingat dulu punya cerita. Cerita sekarang tak ingat dah. Dia orang baik tapi dia tidak ingat. Okey, so dia kena baik dan dia kena ingat. Dia panggil dabt dalam bahasa Arabnya. Ingat ataupun memelihara ilmu dia. Nombor 3, kalau ini Nabi cakap, kemudian ini sahabat akan dengar dari Nabi, kemudian tabi'in akan sampaikan cerita ni, tabi'in akan dengar daripada dia,
tabi'ut tabi'in akan dengar daripada dia. Kemudian Bukhari akan rekodkan dalam buku dia. So dia akan cakap, aku mendengar dari dia, bahawa dia mendengar dari dia, bahawa Abu Hurairah berkata Nabi buat A, B, C, D. Betul tak? Itulah hadis kan. Jadi orang ni kena baik, orang ni juga kena ingat semua orang ni. Ketiga ialah orang ini mestilah dapat berita daripada orang yang dia cakap tu. Kalau orang ni tak pernah jumpa orang ni, tak pernah jumpa, sejarahnya dia ni tak pernah boleh belajar dari ni, maka apa akan jadi pada sanad ni? Terputus sanad. Jadi syarat hadis sahih lah sanadnya kena bersambung. Memang orang ni baik, ni baik, ni baik, ni baik, ni baik, tapi baik ini tak pernah jumpa dengan baik ni, maka terputuslah sanad. Dan ada dua lagi syarat yang lain. Dia kata tidak ada illah dan tidak syaz. Tak apa, ini semua tak payah kita belajar sekarang. Don't worry about this. Saya nak korang ataupun kalian, korang teruk tu bahasa dia. Saya nak kalian fokus kat sini, sanad bersambung ni. Betul tak kalau sanad tak bersambung kita tak terima sejarah tu? Tak terima berita? Betul? Jadi bila salah satu daripada ini fall, macam problem, orangnya baik tak? Orangnya tak baik, dia fasik, maka hadis ni akan jatuh jadi apa? Hadis dhaif ataupun hadis lemah. Dia tak boleh jadi sahih. Kalau tiba-tiba dia orang baik tapi dia dah Alzheimer umur 40 tahun, waktu dia mengajar dekat masjid, bukan maknanya nyanyuk tak boleh mengajar tau. You faham tak? Ada ramai je orang nyanyuk tak mengaku pun nyanyuk. Dia dah lupa banyak. Kita yang belajar tahu, ustaz ni banyak lupa dah ni, tapi dia mengaku tak? Susah. Dia kata okey, anak okey, kata aku okey. Yes. Jadi orang ustaz tu dah tak berapa ingat, maka hadis ni akan jadi dhaif. Tapi kalau semua ni okey, ini okey, tapi ustaz itu dia kata dia dengar daripada ustaz tu lagi, tapi ustaz ini dengan ustaz ni tak pernah berjumpa. Dia ni mati, dia ni baru nak umur 10 tahun, tak pernah jumpa, maka sanadnya terputus, maka dia akan jadi dhaif. You guys can follow tak? Okey. Jadi saya nak tanya sekali lagi, bila sanadnya tidak bersambung, kita terima tak hadis tu? Betul? Tak bersambung, maksudnya orang ni tak pernah jumpa orang ni. Betul? Lagi sekali saya tanya, kita kena ijma' ni dalam bab ni, kena ada ulama' ni. Kalau sanad tidak bersambung, kita terima tak berita tertentu tu? Tak. Kalau orang tu kata aku tak pernah jumpa dia tapi dengar-dengar cerita, kita terima tak? Tak. Okey, settle kan? Tapi ada beberapa jenis sanad tak bersambung ni. Dengar dulu Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'ut tabi'in. Bukhari. Kalaulah terputus sanad, maknanya tak ada, Bukhari terus mendengar daripada satu orang ni yang dia tak pernah jumpa. Kalau maka hadis ni jadi dhaif. Sebab kau tak pernah jumpa dia, sebab tahun hidup pun berbeza. Tak logik untuk berjumpa, maka hadis ni akan turun jadi dhaif. Kalau hadis macam ni dipanggil hadis dhaif lah. Kalau dia terputus dekat sini, dhaif lah. Terputus kat atas ni, dhaif lah. Terputus atas ni, dhaif lah dia. Maknanya, korang kenal tak tabi'in? Kenal tabi'in? Tahu tak tabi'in tu apa? Tabi'in siapa? Manusia yang pernah jumpa Nabi dan dia mati sebagai orang Islam, dia dipanggil sahabat. Manusia yang pernah jumpa walaupun seorang sahabat dan dia mati Islam, dia dipanggil tabi'in. Tabi'in pernah jumpa Nabi ke tak? Tak, sebab tu dia panggil tabi'in. Kalau dia pernah jumpa Nabi, automatik dia sahabat. Clear? Alright, bagus. Saya suka angguk-angguk tu. Bagus. So you are with me. Kalau tabi'in kata Nabi berkata bla bla bla, kita terima tak hadis dia? Tabi'in ni kata Nabi berkata bla bla bla, dia skip satu, dia tak sebut nama sahabat yang dia belajar tu, sebab dia tak pernah jumpa Nabi. Dia kata bahawa Rasulullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita terima tak hadis dia?
Kenapa ada terima ada tak Asal-asal korang jadi macam confused sikit. Sebab tabi'in ialah orang yang jumpa sahabat. Cuma dalam hadis ini dia tak sebut nama sahabat tu. By right kena sebut lah, sebab nanti terputus lah sanad. Who you learn from. Tak kisahlah, terima je lah. Contoh lah kan. So terima ke tak? Nampak tak ada dua jawapan? Bagus. Inilah dia exercise yang baik. Contoh tabi'in yang buat macam ni ialah, korang pernah dengar Hasan Al-Basri? Macam pernah dengar? Siapa tabi'in yang famous yang lain korang kenal? Korang kenal tak Sa'id Ibn Musayyab? Tak famous sangat. Dia ni Abu Hurairah punya menantu. Dia kahwin dengan anak Abu Hurairah, Sa'id Ibn Musayyab. Dia seorang tabi'in yang besar. Tapi Hasan Al-Basri very famous. Senang cerita, kita ambil Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri dah meriwayatkan beratus-ratus hadis lain. Ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim. Very clear. Dia dengar daripada sahabat, cantik lah chain dia. Tapi ada beberapa hadis daripada Hasan Al-Basri yang macam ni. Okay, saya nak tanya, korang terima tak hadis yang Hasan Al-Basri meriwayatkan dengan cara tak sebut sahabat? Terima pula. Sebab nama dia dah okey, betul tak? Takkanlah dia tipu kat sini. Kita punya isu ialah mungkin kau tipu, mungkin kau salah dengar. Tapi soalan dia ialah, logik tak Hasan Al-Basri betul dalam 200 hadis yang lain, tapi dalam hadis yang nombor 1 ni dia menipu? Tak logik kan? Sebab kita percaya dengan dia. So dia, kalau dia tak sebut nama sahabat pun, kita mungkin tak anggap ada sahabat tu, tapi dia cuma malas nak sebut. Betul tak? Contoh dalam ajaran, dalam kuliah, dia tak sebut nama sahabat, maka dia orang rekod hadis macam ini, namanya hadis mursal. Tak apa, jangan hafal, tak payah hafal apa, just the name only. So saya nak tanya sekarang, korang terima tak hadis macam ni? Siapa terima kat tangan? Sahih. Okay, siapa yang kata dia tetap ikut 5 syarat hadis sahih, terputus sanad, maka kita letak dia tepi sebagai daif? Siapa rasa gitu? Ada kan? Nampak tak kita ada beza? You kata daif kan? Dia tak follow kriteria. Mungkin dia salah kat sini. Very good. That's how ulama fikir. Akhirnya ulama pecah 4 dalam hal hadis mursal. Nampak tak? Kita kat sini yang sama-sama tok guru pun, konon-konon lah kalau saya tok guru kan, pun kita pecah macam ni je. Baru cerita sikit dah pecah dah. Bayangkan kalau korang belajar 20 tahun, kau buat buku lain, dia buat buku lain, kan? Mazhab lain lah. Jadi dia ada mazhab Aimi kan, ada mazhab Hasif. Dalam hal mursal ini, siapa yang masih bersama kita, siapa yang dah tertinggal kita api dah ni? Masih follow ke tak ni? Okey. Dalam hal mursal ini, ulama pecah kepada 4. Imagine bukan 2, korang baru 2, yes no, mereka pecah 4 dalam hal mursal. Nombor 1, cara melihat hadis mursal yang tidak disebut nama sahabat tu. Hadis ini okey 100%. Faham tak? Mazhab pertama. Mazhab kedua, hadis ini tak okey 100%, daif, dah buang tepi. Ikutlah kriteria yang disebut. Mazhab ketiga kata apa? Okey tapi bersyarat. Faham? Syarat dia apa? Kalau tabi'in ini tabi'in yang senior, yang banyak meriwayatkan hadis, mana dia dah jumpa macam 50 sahabat, tabi'in yang tua lah, dia dah jumpa banyak sahabat, dia memang terkenal sebagai orang yang memang mengajar fiqah, faham tak? Maka kita terima dia. Kalau tabi'in itu tabi'in yang jumpa 2 sahabat, kan tabi'in tu umur dia beza-beza, tabi'in ramai tau, ratus-ratus ribu tau. Kalau yang tak famous punya tabi'in, dia panggil sigharut tabi'in. Saghir maksud apa? Saghir in Arabic small, kabir is big. So there's tabi'in yang macam Hasan Al-Basri itu dipanggil kibarut tabi'in, the big guys. Then we have the smaller guys yang tak mengajar agama sangat, meriwayatkan 1-2 hadis, dia dipanggil tabi'in kecil ataupun tabi'in yang muda. Maka mazhab ketiga kata okey tapi bersyarat, kalau dia tabi'in yang besar baru dia okey. Kalau tabi'in yang kecil, kita anggap dia daif dulu sebelum ada bukti-bukti lain. Boleh follow tak? Ada mazhab keempat, lagi teruk. Bukan lagi teruk lah, lagi power special. Dia kata apa? Hadis macam ini lagi kuat daripada hadis-hadis yang cukup syarat dia.
Kan kita anggap dia macam lemah kan. Dia kata lagi kuat. You know why? Tabi'in ni dia tak bother nak sebut pun, sebab dia belajar daripada mungkin 10 sahabat. Dia nak sebut aku belajar dari Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Amru Ibnul As, dan juga daripada, faham tak? Dia sebab ramai sangat, famous sangat, dia cakap tak payah sebut lah. Nabi berkata daripada so many people. Like, buat apa aku nak sebut semua nama? You know what? Just accept lah. Buang masa. Satu pun tak nak letak kan. Tapi ada mazhab yang menganggap, sebab bila dia check balik, geng-geng yang mursal-mursal ni, hadis-hadis mursal ni memang sebenarnya sangat famous. Faham? Dia check balik, jadi katakan kalau mursal daripada dia ni, it's stronger than a normal hadis. Wow. I just telling you the contoh-contohnya lah. So kita ada 4 mazhab dalam bab ni sekarang. Mazhab keempat kata this is super hadis. Super hadis. So saya nak tanya, boleh tak kita tidak berbeza pendapat? Boleh tak manusia tidak berbeza pendapat? Tak boleh. Mesti berbeza punya. So cool lah. Itu yang kita nak belajar. Chill, relax lah. Itu kita belajar usul fiqh lah, maqasid syariah kan. Kita kenal tak Ustaz Syekh Nuruddin Limu datang daripada Nigeria, nak suruh kita apa tahu? Relax lah. Dari Nigeria tu dia datang, cerita asal semua ni. Dia berkursus dengan kami 3-4 hari, kadang-kadang 8 hari. Kesimpulannya apa tahu? Jom kita chill, boleh tak? Faham tak? Jom kita relax lah. Jangan stres sangat. Itu pendapat imam kau, tapi respect lah pendapat imam lain. Gitu ke? Akhirnya kesimpulan dia. Okay. Alright. Mana Imam Syafi'i dapat? Okay, sister tanya, mana Imam Syafi'i dapat? Lelaki perempuan kalau sentuh batal wuduk. Wow, you'll be surprised. Daripada Al-Quran. Surah Al-Ma'idah ayat 6 juga. Check balik sekarang. Kalau you read, then you'll remember forever, insyaAllah. Sebelum Alzheimer datang. Na'udzubillah, tak minta. Itu doa yang buruk tu. Sorry. Sister dapat Quran? Sister dapat Quran tak? Tak. Ada cuba tengok surah Al-Ma'idah boleh? Ayat 6. Cepat. Dah jumpa belum? Cuba kuat. English. It's okay. Read. Which one? Touching. Ada touching. Or you touch a woman. But if you are ill or on a journey, or one of you comes from the place of relieving himself, or you have contacted women and do not find water. Lagi. Okay. Apabila kamu pergi tandas atau lamastumun nisa ataupun kamu sentuh perempuan, maka ambillah wuduk. Namanya kan? Surah Al-Ma'idah ayat 6. Apabila kamu sentuh perempuan, maka habislah. Apa lagi nak cakap? Maka Imam Asy-Syafi'i buat kesimpulan, that is the fiqh. Sentuh. Good. Habis macam mana? Dia bagus. Dia tanya saya soalan, dia semacam just nice je. Cukup-cukup je. Memang nak pergi tu. Habis imam lain ni pasal apa? Tak baca Quran ke? Ambil kau. Tak baca Quran ke? Kan? Imam Hanafi tak baca Quran ke? Kan? Perkataan la masa bukan bermaksud sentuh, tapi sentuh menyentuh pula. Saling menyentuh. So imam lain kata yang Allah tengah sebut tu ialah sexual relationship. So, bukan tik tu. Bukan terkena waktu bagi 20 sen tu. Bukan. Sexual, sentuh menyentuh. Sebab dalam surah lain, Maryam bila Jibril datang kata you akan mengandung, dia cakap macam mana aku boleh mengandung? Tak ada lelaki pernah sentuh aku. The same word. Nobody has touched me lah. So takkanlah mengandung dengan cara,
kan? Thank you. Kau tolong add kan. Siapa tolong add kan? So dia talking about sexual, jimat lah, sexualship. Tambah pula hadis-hadis yang lain. Dengar baik-baik. Nabi pernah nak keluar untuk pergi dari rumah ke masjid. Rumah Nabi very dekat dengan masjid. Dia cuma attachment aja. Faham ke? Rumah Nabi sampai sekarang kita boleh tengok sebenarnya. Cuma sekarang dah jadi kubur dia lah. Rumah Nabi itu rumah Aisyah sebenarnya. Nabi macam tak ada rumah lah. Semuanya rumah isteri-isteri dia kan. Ini semua memang favorite saya lah ni. Kat mana rumah Nabi ni semua memang saya suka share. Okay, ini katakan Masjid Nabawi dan ini ialah kiblat. Okay, korang tahu tak kat sini dia namakan Raudah. Raudah kat belah kiri ni kan. Dan rumah Aisyah ialah kat sini sebenarnya. So Nabi akan daripada sini tidur-tidur, bangun tidur, terus nak pergi solat, jadi imam. Bila Nabi nak keluar ni, Nabi pernah cium isteri dia. Cium isteri, kemudian gerak. Timbul soalan, dekat Masjid Nabawi ada ke tempat ambil wuduk? Tak ada, sebab Nabi terus jadi imam. Jadi cium isteri tak ada masalah. Hadis yang lain, Nabi pernah semayang dan Aisyah cerita, rumah kami kecil je. So Nabi bila semayang ni rumah ni kan, kita besarkan sikit. So katakan Aisyah kat sini tidur dan Nabi semayang kat sini, menghadap sini lah. Ni tangan dia, ni kaki dia, ni hidung. Okay, baik. Bila dia nak sujud, dia akan tap kaki Aisyah sebab dia mengganggu tempat sujud tau. Kan orang tidur kan lurus kaki kan. Nabi semayang lama tau, sejam 2 jam berdiri dia. Sebab Baqarah, An-Nisa, semua Ali Imran semua. Bukan Qul huwallahu ahad macam kita. Tapi okey, sah, alhamdulillah. Alhamdulillah, Nabi tak pernah paksa kita buat benda-benda susah. Nabi semayang. Jadi sebab sejam setengah, Aisyah akan luruskan kaki balik lah. Bila dia nak sujud, nanti dia akan tap kaki Aisyah, tap, supaya dia tahu. Dia akan bengkokkan kaki. Nabi akan sujud lagi setengah jam kot. Bila Nabi dah bangun balik, Aisyah kata, aku akan stretch balik kaki aku, sambung tidur. Ini sembahyang tahajud lah. Okay. So tap tu macam mana? Mengikut orang yang pegang yang batal tu, dia kata tap tu mungkin berlapik kot. Yang cium tu mungkin berlapik kot. Ada kot. Mungkin pakai purdah, pakai niqab, bla 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 bla. So that's why we have difference of opinion. Boleh settle ke perbezaan pendapat? Tak boleh settle. Manusia akan tetap berbeza, no problem. Zaman Nabi ada beza pendapat tak? Ada? Bagi contoh. Oh, ada aja engkau. Bagi contoh. Dia angguk macam memang dia ada 15 contoh ni. Aku nak ambil satu contoh. Cepat. Siapa yang ada tadi tu? Abu Bakar? Aku suka solat Isya sekali dengan solat tahajud ke? Witir kot Witir Yes. Contohnya amalan semayang, sister bagi contoh. Witir kan hampir-hampir wajib. Mengikut mazhab Hanafi, witir solat wajib, tahu tak? Tahu. Wah, mazhab Hanafi saja. Kita kan witir itu sunat. Hanafi kata witir itu solat wajib, must do. Siapa tak buat berdosa. Okay. So Nabi akan semayang witir, Abu Bakar pun semayang witir, Umar pun semayang witir juga. Tapi cara mereka semayang berbeza. Sebab Umar akan semayang witir nanti, tidur dulu, bangun tahajud, nanti dia akan semayang witir, which is that 1 rakaat or 3 or 5 tu. Tapi Abu Bakar lain, dia akan semayang witir siap-siap. Lepas isyak dia terus semayang 3 rakaat ataupun 1 ataupun 5. Dan dia baru dia tidur. Dan Nabi akan tahu dua-dua ni. Nabi kata apa? Abu Bakar, engkau orang yang berhati-hati. Umar, engkau yang orang yang berani. Apa maksud berani? Berani untuk tidur dan confident aku akan bangun. Faham tak? Abu Bakar macam tak confident, takut terlepas, nanti rugilah, semayang siap-siap. So memang macam itulah perbezaan style, amalan dan sebagainya. Another contoh apa? Korang pernah dengar cerita pasal Bani Quraizah tak? Pernah dengar Bani Quraizah? Habis je satu peperangan, namanya peperangan Ahzab ataupun Khandaq, ataupun peperangan yang ada longkang parit tu. Tahu tak peperangan ada peperangan parit? Angguk lah cakap, walaupun tak tahu, tak apa, angguk je dek. Angguk lah. Kau pergi sekolah belajar apa ni? Yang belakang-belakang adik-adik ni. Kat sekolah belajar kan Ahzab? Ada? Okay.
Tak berapa angguk tu yang tanya tu. So after Ahzab, dalam peperangan Ahzab, orang Islam dikhianati oleh satu puak Yahudi namanya Bani Quraizah. Diorang serang kita dari belakang, senang cerita. Diorang ni warga negara Madinah, tapi serang kerajaan Madinah. Okey tak? Wrong. So selepas habis Nabi berperang dengan orang Quraisy, sambil berhati-hati dengan diorang ni, susahnya lawan orang dalam, lawan orang luar. Settle perang Ahzab, Nabi balik rumah nak buka baju, nak mandi. Habislah peperangan. Ahzab susah, peperangan yang ada parit tu. Sambil dia nak buka baju dia, Jibril datang. Jibril datang dengan pakaian peperangan yang lengkap, berdebu-debu lagi. Sebab Ahzab tu malaikat pun turun untuk tolong Nabi Muhammad dengan sahabat-sahabat dia sallallahu alaihi wasallam. Jibril kata, kau buat apa? Dia kata, aku dah habis kan, aku nak rest lah. Jibril kata, no, kami malaikat ditugaskan ataupun diarahkan untuk sambung pergi ke musuh kita yang dalam rumah ni lah. Apa dia? Bani Quraizah. Untuk settlekan diorang sekarang. Kita kena sambung terus, jangan rehat-rehat. Maka sekarang juga Jibril cakap. So Jibril on the way dah ni. So Nabi akan bagi satu arahan. Dia kata apa? Hey, semua dengar. Sebab masa tu lebih kurang pukul 3 petang, atau mungkin pukul 4, okay? Jangan, kita semua sekarang juga pergi ke Bani Quraizah, dan jangan solat asar melainkan di sana. Okey, jangan solat asar melainkan di Bani Quraizah. Maka gelombang pertama yang dengar Nabi punya message ni terus geraklah. Tapi diorang tak ada WhatsApp apa semua, betul tak? So dia punya ada gelombang, tahu tak? Dia ni akan cakap kat dia. So ada satu grup yang pertama pukul 3 dah gerak, maka dia akan semayang kat sana lepas 1 jam. Katakan 1 jam. Gelombang kedua akan sampai sana pukul 5.30, dah lambat sikit, sempat dah semayang. Ada grup ketiga atau keempat yang dapat berita tu lewat. Sekarang ni dia sangkut pukul 6 dekat tengah-tengah jalan, ataupun 6.30 katakan. Kalau terus jalan akan sampai 7.30. So what do we do now? Asar ni dah masuk dah ni. Maka satu grup ni, diorang berpecah dua. Satu kata no, maksud Nabi ialah lain. Satu lagi no, Nabi kata sembahyang asar hanya di sana. Maka satu grup terus gerak dan dia akan terlepas sembahyang asar, sebab nak ikut arahan Nabi ni. Dia akan sembahyang maghrib, kemudian ganti sembahyang asar dia. Satu grup lagi stay kat sana, sembahyang asar dulu baru jalan. Nampak tak dua pendapat? Siapa yang betul? Kalau korang ikut mana? Sembahyang asar dulu ke atau sembahyang asar dekat Bani Quraizah? Okay, siapa yang akan ikut cakap Nabi literally? Nabi kata asar di sana. Anu ikut Nabi. Nabi kata jangan sembahyang melainkan di Bani Quraizah. Very specific. Kita ada seorang je literalis kat sini. Golongan literal. Allahu Akbar. Siapa yang akan sembahyang asar on the way? Okay. Ya, ada orang tak sembahyang langsung sebab dia pun tak angkat tangan pun. Relax je kan. Zaman Nabi pun dah tak sembahyang. Main-main je. Main-main je. Grup kita pun kita ada beza pendapat. Maka zaman tu dah bila beza, diorang komplain kat Nabi lah. Nabi tengok ni, tak ikut cakap kau ni, tak semayang. Maka bila jumpa Nabi, Nabi kata korang dua-dua pun okey. Dah. Nabi tak bincang duduk satu meja kita bincang. Usul fake ni, usul dia, maqasid dia pun tak ada, simple dia. You guys are okay, dah. Go. Continue jalan. Kita ada kerja lain. Menunjukkan macam mana Nabi sangat relax dalam bab fiqh ni. Itu yang faham kan? Jalan dulu. You faham macam tu? You faham sentuh batal? Okey, jalan. Saya faham tak batal. Dan saya takkan bagi you stress. Depan-depan you saya nak jadi imam ni. Saya tahu ni akak-akak ni semua mazhab Syafi'i pekat punya ni. Saya nak jadi imam ni. Saja je salam bini saya. Okey, yang abang nak pergi semayang kan, peluk pergi cium pek kiri kanan, jadi imam. Stres tak korang? Istau je kan. So luruskan saf, rapatkan saf. Korang muka hati gundah gulana, batal lah wuduk dia. Macam jadi imam aku ni kan. Korang betul tak? Buat apa saya nak cari pasal? Betul? Buat apa cari pasal? Jadi depan korang tak payahlah saya sibuk-sibuk nak terkena dengan perempuan tu, anak apa, isteri saya. Betul? Relax lah. Jangan cari pasal lah senang cerita. Macam tu juga kita jangan cari pasal dengan orang. Kita harap orang pun janganlah saja-saja menyusahkan. Imam Masjidil Haram pun sebab faham adanya perbezaan pendapat diorang tak kunut, tahu tak kunut? Subuh tak kunut tau. Faham ke korang baru tahu?
Tahu kan kunut subuh tidak sepakat. So, tapi sebab dia faham banyak geng-geng Syafi'iyah kat belakang. Syafi'iyah means the follower of Syafi'i. Dan orang Indonesia kan ramai Syafi'i juga, mazhab Syafi'i. Dia buat apa tahu? Sami Allahu liman hamidah. Dia stop. Dia pause. Dia sekejap. Allahu Akbar. Dia just respect. Dia understand. Sebab ada orang stres tau. Mana boleh Sami Allah liman hamidah terus Allahu Akbar. Ni mana ni? Faham tak? Dia stres nanti. Lepas semayang nanti dia, macam mana? Kunut tak ada. Dia akan stres tau. Dan kita pernah tengok ada video-video sambil imam yang tak berhenti punya Sami Allah liman hamidah Rabbana, ada beberapa orang sebab dia dah hidup dia mendarah daging mesti baca kunut. So imam ni dah mula faham masyarakat kan. Dia kata tak apa, kita bagi dia time sikit. Waktu dia belakang sendiri je. Bagi siapa yang faham bahawa ini ada perbezaan pendapat, dia ikut je imam Allahu Akbar je. Sebab dia faham. Bagi yang tak faham, bukan semua orang faham kan. Bukan semua ada peluang tak duduk macam ni bincang sama-sama ni. Tak ada. Satu jalur, maka dia akan stres. Macam tu juga baca Al-Fatihah di belakang imam. Baca Al-Fatihah di belakang imam yang membaca Fatihah secara kuat. Waladhdallin, amin. Lepas tu kita ulang Bismillahirrahmanirrahim. Betul tak? Tiba-tiba Qul huwallahu ahad. Allah qul huwallahu ahad. Tak sempat. Mari kami stres kan? Qul huwallahu je bacanya. Dia 3, kita 7 ayat kan? Dia nak baca 3 ayat. Woi, kacau. Macam mana nak masuk? Maka kita stres sebab tak dapat baca. Tapi jawapan dia apa tahu? Ada khilaf. Dalam makmum baca Fatihah perlu ke tidak? Ada khilaf. Okey tak? Ada khilaf. So kalau you tak sempat ke apa, tak apa, sujud aja dengan dia. Rukuk je dengan dia. No problem. Ada khilaf. Tapi imam yang bijak sikit, dia takkan bagi makmum dia stres. Dia anggap tak payah baca Fatihah. Tapi dia kena faham, ada orang anggap wajib baca Fatihah. Rukun tu tak baca tak sah tau. Maka dia akan buat apa? Dia akan baca ayat yang panjang sikit. Satu. Nombor 2, ada imam yang diam sekejap. Waladhdallin, amin. Dia diam sekejap. So at least you boleh dapat 4-5 ayat. Bagi yang express boleh dapat 7 lah. Sebelum saya start, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi. So tak stres. Dia orang berjaya untuk dapat 2-3 ayat. Tambah sikit lagi, semua orang selesa, semua orang setuju lah. Semua orang tak stres lah. Okay. Yes, that's how you understand people. Okay. Siapa tak puas hati dengan kuliah ni so far? Tak kan? Alhamdulillah. Dalam bab fiqh Nabi sangat relax lah. Sebenarnya kan buat kursus 2 hari ni pun dah macam tak ikut sunnah Nabi dah ni. Kursus pasal solat saja 2 hari dah macam tak ikut sunnah Nabi. Sebab apa? Nabi tak ada masa nak layan 2-3 hari macam ni. Nabi sangat sibuk dengan urusan masyarakat. Kita ni, alang-alang saya sebut benda ni kan, janganlah habiskan umur dengan duduk dekat majlis agama sahaja. Sebab manusia kena bermanfaat kepada manusia lain. Surau masjid, di samping dia punya kuliah yang banyak, dia kena ada community punya. Maknanya orang Cina yang berneighbor dengan masjid, dia kena rasa dia neighbor masjid. Macam mana? Tiba-tiba je, ni dia uncle, ni masjid bagi hamper. Kita ada majlis sikit, ni ada hamper sikit. Kenapa? Saja je kita bagi kat semua neighborhood, jiran-jiran kita masjid. Tiba-tiba uncle, nak join tak kita ada tai chi dalam masjid? Faham tak? Uncle tu kena rasa bahawa dia memang jiran masjid. Kalau tidak, satu je dia tahu, korang suka bising pukul 6 pagi, aku nak tidur. Itu je dia tahu. Lepas tu korang suka blast full sebab sunnah Nabi. Sunnah Nabi apa? Azan kat telinga orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana ada? Sunnah Nabi lah azan untuk Muslim, untuk datang semayang, isn't it? Not to force kalimah la ilaha illallah dalam telinga manusia. Tapi itulah, akhirnya kan, sebenarnya kita kena, sebenarnya nak cakap macam ni orang marah pula, kita kena kurangkan ni dan banyakkan dua ni. Jadi manusia lah, bermanfaat kepada manusia lain. Ada orang cakap, bagi hamper dah setahun dah, tak masuk Islam pun dia.
Betul tak? Sebab orang suka tengok result. Kan? Apa guna bagi hamper tapi tak ada result. Korang nak apa? Bagi pakcik tu RM5 dia masuk Islam. Korang suka macam tu Mana ada macam tu. Nabi lifelong. Nabi baik dengan seorang budak Yahudi. Dia tolong-tolong Nabi tau. Yalah Nabi, dia errands lah. Dia run errand untuk Nabi. Sebab baiknya Nabi dengan dia dan bapak dia dan mak dia semua. Dia jiran Nabi tau. Bila budak tu sakit, Nabi pergi melawat dan nampak sakit tu dah teruk. Korang pernah dengar cerita ni? Sakit dah teruk. Nabi melawat. Nabi boleh cakap apa kat dia tau? Masuklah Islam. Say la ilaha illallah. Dan budak tu tak terus jawab. Dia tengok bapak dia dulu. Bapak dia Yahudi tau. Bapak dia kata, Atiq Abul Qasim. Taatlah Abu Qasim hari ni. Follow Abu Qasim. Abu Qasim means Nabi lah. Nabi punya kunyah. Maka dia cakap la ilaha illallah, and then kejap lagi dia mati. Dan Nabi akan cakap alhamdulillah bagi Allah yang telah menyelamatkan seorang daripada tangan aku, melalui tangan aku, daripada neraka ke syurga. Saya nak tanya, senang tak you nak masuk je rumah mana-mana uncle, auntie, Chinese ke Indian ke, terus ada orang sakit tak sini? Auntie cakap la ilaha illallah, dia akan cakap you siapa? Dia tak tahu pun you jiran rumah dua-tiga belah tu. Betul tak? Sebab apa? Tak pernah jumpa pun. Tapi Nabi macam mana dia ada profil yang baik sampai boleh masuk rumah orang tu. Dan bapak dia boleh kata ikut dia cakap lelaki ni. Why? Rapat lah. Sebab kawan. Kan? Sebab rapat. Maknanya diorang ni memang jiran masjid. Kan? Diorang jiran. Diorang memang kenal Nabi siapa, orang Islam ni baik dan sebagainya lah. Okay, semoga Allah bagilah kekuatan tu pada kita. Amin. Baik, alright. So jangan terlalu stres dalam bab fiqh. Jangan stres, relax sikit. Alright. Korang tahu haji tak haji? Haji ada banyak kan? Banyak ritual kan? After this, then this. And then cukur. Lepas tu ni. Lepas tu lontar. Kan ada gitu? Lepas tu ni. Lepas tu ni kan? Tahu tak? Siapa sini pandai buat haji? Siapa sini pernah pergi haji? Pernah? Once? Twice? Once? Sorry, lepas ni saya kena panggil you hajah Silap mengaku kan. Siapa sini tahu haji ni daripada apa, lepas tu buat apa, lepas tu melontar macam mana? Semua ingat tak? Kita belajar kat sekolah. Tengok kan? Dia memang haji ni dia complicated sikit tau. So masa Nabi buat haji yang pertama dalam Islam, dia bawa kawan-kawan dia, sahabat Nabi ni, ramai-ramai dalam 100,000 orang. Diorang banyak tanya soalan Nabi. Nabi, aku silap. Aku dah melontar tapi aku tak buat ni. Faham tak? Dia tak ikut turutan. Nabi kata apa? Nabi kata la haraj. It's okay. It's okay, you do that after this. Dan ada soalan. Ada 3 kali orang tanya soalan. Saya ingat saya dalam hadis tu. Nabi, aku silap. Aku buat ini, kemudian aku buat ini. Nabi kata la haraj. It's okay. You just go and do that. Nabi, aku silap. La haraj. You just do this, then you do that. Nabi tak kata ini perlu perbincangan ni kan. Like, kenapa you tersilap kan? Ini rukun, ini faham? Dia tak macam tu tau. Bab fiqh, you nak buat kerana niat you, kerana Allah kan, itu pun dah mahal sangat dah. Itu dah mahal dah. Okay, now how you do it, ada perbezaan pendapat. So you just follow whatever you know. It's okay. Tak payah jadi pakar dalam fiqh ni. Apa yang kita tahu, kita ikut. Alright. Saya dah membebel lama sangat kan. Tapi mana solatnya? Okay, sister tanya kalau ada liquid paper macam mana. Okay, kita habiskan bab wuduk siap-siap Wuduk. Liquid paper macam mana? Liquid paper guys, siapa nak jawab? Sebelum tu, ada doa tak setiap anggota wuduk? Ada doa? Bahasa muka ada doa dia, tangan doa dia ada? Ada tapi tak ingat. Tak baca doa teruk agama ni. Doa tak ada. Okey, Imam An-Nawawi kata tidak ada hadis sahih pasal doa. Clear? Tapi ada ulama Hanafi, ulama lain kata okey, apa salahnya, benda baik. Just ya Allah cerahkanlah muka aku. Faham tak? Sambil baca semua, it's okay. Maknanya dia ada khilaf lah. Tapi Imam Nawawi kata dia tak jumpa hadis yang sahih pasal doa. Batal sentuh wanita. Saya sebutlah siap-siap.
Batal sentuh wanita tu, batal wuduk tu yang tadi kita bincang panjang-panjang. Imam Hanafi kata jima' sahaja yang batal tu. Maknanya selama ni, sorry yang budak-budak kita duduk cerita ni, ni upacara batal air semayang lah. Lepas kahwin tu kan, rupanya tak batal-batal. Suka kan orang kan. Stress. Tak batal weh, nanti baru batal. Imam Maliki dan Hambali kata kalau ada rasa gairah barulah batal. Imam Syafi'i kata sentuh batal. Okey tak? So ada orang yang sini, ada yang kat sini, ada yang kat tengah. Sentiasa ada macam tu. Syekh Wahbah Az-Zuhaili, dia satu syekh Syria yang dia mati tahun lepas. Ulama yang tahu banyak fiqh apa ni, semua mazhab ni, dia ada tulis buku Fiqh Al-Islam dan dalil-dalilnya. Buku tu macam ni jilid dia, dalam 8 ke 9 jilid tau. Salah satu jilid dia besar ni lah. Ni ada macam ni lah. Okay, saya baca buku ni dekat depan-depan budak. Dia kata, kenapa you baca kamus? Buku tebalan. Okay, dia kata pada pendapat dia, kesimpulan kalau tak sengaja terkena tangan apa, should be okay lah. Akhirnya dia buat kesimpulan lah, pada pandangan dia, terkena tu sepatutnya tak batal. Jadi kalau jalan, suami tengah duduk bersila kan, ibu jari dia terkena ibu jari kaki kita kan, macam tu kan, maka sepatutnya tak ada isu lah. Sepatutnya. Itu pendapat Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Sapu stokin okey ke tidak? Kau pernah dengar sapu stokin tak? What?